Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkati dan merahmati kuliah kita hari ini. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada majlis ilmu pada pagi yang sangat baik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga kesihatan kepada kita semua, dan semoga setiap hari yang Allah taala berikan nikmat-nikmat ini, maka bertambahlah keimanan kita kepada Allah dan bertambahlah juga amal soleh kita kepadanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah untuk pagi ini kita akan sambung lagi, iaitu bacaan kitab daripada ensiklopedia para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hari ini kita akan sambung pada muka surat 184. Kita akan masuk perbincangan berkaitan tentang tahun hijrah yang baru, iaitu tahun yang ke-8. Ini kita sebut sebagai tahun kemenangan. Okay, tahun yang ke-8 yang disebut sebagai tahun kemenangan. Baik, kenapa disebut sebagai tahun kemenangan? Sebab pada tahun inilah berlakunya satu peperangan dikenali sebagai Perang Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Kemuncak perjuangan baginda Nabi SAW ni adalah pada pembukaan kota Mekah. Okey. Nanti kita sampai di tahun pembukaan kota Mekah tu, nanti ibu-ibu akan perhatikan yang mana bermulalah daripada saat tersebut, maka macam mana dia menjadi rentetan, tidak ada lagi orang yang bukan Islam yang mendiami bumi Mekah dan juga bumi Madinah. Kalau kita perhatikan daripada awal kita belajar sirah ni, di Mekah dan di Madinah ramai orang-orang musyrik. Di Madinah ramai kalangan orang-orang Yahudi. Di kota Mekah ramai kalangan penyembah-penyembah berhala. Sejak bila mereka ni keluar daripada kota Mekah dan kota Madinah dan mereka tak dapat duduk di dalam kota Mekah dan di dalam kota Madinah ni, ini adalah rentetan-rentetan selepas peristiwa Fathu Mekah. Okey, itu perbincangan yang kita akan bincang kemudian lah. Cuma kita boleh nampak lah, pembukaan kota Mekah itu adalah kemuncak kepada kejayaan kemenangan yang gilang gemilang. Okay. Sebab itu bila baginda Nabi SAW naik pada malam Isra Mi'raj, last kali di langit yang ketujuh, Nabi SAW melihat Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Okay. Sebab saya pernah sebut pada ibu-ibu dahulu, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang kita istilah sebagai blueprint lah, perjalanan yang akan dilalui lagi sekali oleh baginda Nabi SAW, seperti mana yang dilalui oleh para rasul yang tertentu di malam Isra dan Mi'raj. Bermula jumpa Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, kemudian Nabi Harun, Nabi Musa, sehinggalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Semua yang berlaku dalam Nabi-Nabi itu, kehidupan mereka tu diulangi oleh baginda Nabi SAW. Cuma last kali tu kenapa bersandar di Baitul Ma'mur? Sebab Allah Ta'ala nak maklumkan kepada Nabi SAW, kamu akan akan menguasai kota Mekah satu masa nanti. Tapi kamu kena menghadapilah macam-macam liku-liku dan
kesusahan di dalam perjuangan meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok pada muka surat 184 dan juga muka surat 185. Ada 3 peperangan yang kita istilahkan sebagai sariyah, dan 3 sariyah ini adalah sariyah selepas peristiwa Umrah Al-Qadha, sebelum berlakunya peristiwa perang sebelum berlakunya peristiwa perang Mu'tah. Dia ada tempoh dia. Dan 3-3 sariyah ni Nabi hantar. Okey, dia tidak ada serangan. Tapi Nabi SAW hantar adalah kerana bertujuan, dulu kita dalam keadaan lemah, kamu telah melakukan macam-macam kerosakan dan serangan kepada kota Madinah. Sekarang ni bila baginda Nabi dah perkukuhkan kota Madinah, dan orang musyrikin Mekah pun dah tak boleh mengapa-apakan Nabi sebab terikat dengan perjanjian Hudaibiyah, maka saat inilah Nabi SAW kita istilahkan sebagai misi membantras. Nabi istilahkan misi membantras musuh-musuh yang berada di sekitar kota Madinah. Okay, sebelum ni Nabi hanya difa', hanya mempertahankan diri. Sekarang ni adalah waktu Nabi keluar dan Nabi mempertahankan diri baginda Nabi dan juga umat Islam ni dan juga kota Madinah di luar kota Madinah dengan melakukan serangan kepada mereka. Okay, baik. Jadi ada 3 sariyah dan 3-3 sariyah ni Nabi hantar dalam kalangan para sahabat Nabi. Pertama, iaitu namanya Sariyah Ghalib bin Abdullah di lokasi Fadak. Yang ni kita baca je ibu-ibu sebab dia adalah situasi yang ringkas je. Berlaku hanya Nabi hantar serangan saja. Baik, tentera muslimin 200. Ketuanya Ghalib. Pasukan tentera muslimin yang dipimpin oleh Bashir bin Sa'ad Al-Ansari ke Bani Murrah pada Sya'ban yang lalu, semuanya syahid kecuali Bashir yang cedera parah. Situasi kekalahan dan 29 orang tentera yang terkorban telah meninggalkan kesan yang mendalam kepada Nabi dan para sahabat. Justru Nabi menghantar pasukan yang terdiri daripada 200 tentera sahabat ini dihantar ke Fadak untuk menuntut bela. Maka berlakulah pertempuran antara kedua-dua pasukan di Fadak. Akhirnya Sariyah Ghalib bersama tentera muslimin berjaya menewaskan musuh dan menawan binatang ternakan mereka untuk dibawa ke Madinah. Kemenangan ini sesungguhnya menjadi pengajaran kepada Bani Murrah yang menentang keras dan membunuh 29 orang sahabat Bashir yang datang berdakwah sebelum ini. Okey, sebelum ni mereka telah diserang, maka Nabi ambil keputusan kali ni kita menyerang pula. Okey, itu antaralah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Okey, baik. Yang kedua pula, iaitu pada bulan Rabiul Awal, Sariyah Ka'ab bin Umair Al-Ansari. Lokasinya di Zul-Atlah. Tentera muslimin 15 orang. Pemimpinnya Ka'ab. Iaitu sebaik Nabi menerima laporan mengenai Bani Quda'ah yang sedang menghimpun kekuatan dalam jumlah yang besar untuk menyerang kaum muslimin, lantas 50 orang tentera yang dipimpin oleh Ka'ab dihantar ke sana untuk mematahkan serangan musuh. Setibanya pasukan muslimin di Zul-Atlah, yakni sebuah wilayah di bumi Syam, mereka bertembung dengan pasukan musuh yang ramai. Ka'ab hadir mengajak mereka kepada Islam, namun ajakan itu bukan sahaja ditolak, malah pasukan muslimin terus dihujani panah dan pedang dari pelbagai arah. Pasukan musuh terlalu ramai. Serangan mereka tidak mampu ditangkis sehingga pasukan muslimin menjadi kucak-kacir. Akhirnya semua tentera muslimin gugur syahid di medan pertempuran kecuali hanya seorang yang berjaya menyelamatkan diri. Itu pun dalam keadaan cedera parah dan beliaulah yang menyampaikan kejadian tersebut kepada Nabi SAW. Okey, 15 orang sahaja. Kenapa Nabi hantar 15 orang? Sebab misi yang dalam perang ni adalah misi untuk dakwah. Okay, Nabi dengar ada kumpulan nak buat serangan kepada baginda Nabi. Jadi Nabi yakin, Nabi dalam pasukan sudah kukuh dah, kuat dah kerajaan Islam ni. Jadi Nabi hantar hanya 15 orang. Sebelum tu Nabi hantar 200 kan. Tapi kali ni Nabi hantar 15 orang. Sebab misi Nabi bukan misi berperang. Misi Nabi adalah misi berdakwah. Namun kerana mereka tolak, maka sebab itulah tercetusnya peperangan. Okay. Kalau Nabi nak berperang, memang Nabi dah hantar dah 500 tentera, 700 tentera, boleh hantar.
tapi Nabi tak hantar adalah kerana misi ni adalah misi dakwah. Nabi dengar mereka nak serang dan Nabi keluar tu bukan untuk berperang, adalah untuk berdakwah. Tapi persiapan perang ada. Kalau kita diserang, kita ada kelengkapan. Tapi takdir Allah mengatasi segalanya. Keseluruhan para sahabat Nabi SAW syahid dalam peperangan melainkan seorang. Jadi seorang tu balik cerita pada Nabi. Cerita itulah yang kita maklum dalam hadis ini, dalam riwayat sirah ini. Okay, barulah kita tahu cerita tu. Okay, baik. Kemudian Rabiul Awal, Sariyah Syuja' bin Wahab Al-Asadi. Okay. Lepas ni ibu-ibu, saya nak tanya pada ibu-ibu, apa pengajaran yang ibu-ibu dapat daripada kisah ni? Ada 3 kisah ni kan? Apa pengajaran yang ibu-ibu dapat daripada 3 kisah ni? Okey, baik. Sekarang, tentera muslimin 24 orang. Ketua Panglima Syuja'. Serangan demi serangan terus bertali arus menimpa Nabi dan kaum muslimin. Namun tiada siapa pun yang mampu melemahkan dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi ke seluruh wilayah Hijaz. Kali ini serangan daripada Bani Hawazin pula yang sering membekalkan bantuan kepada jentera-jentera musuh Islam yang ingin menyerang Madinah. Oleh sebab itu, Nabi bertindak tegas dengan menghantar 20 orang tentera muslimin yang dipimpin oleh Syuja' menuju ke Zul Iraq. Strategi serangan mengeju pasukan muslimin pada waktu subuh ternyata berjaya membuahkan hasil. Pasukan Bani Hawazin tumpas, manakala pasukan muslimin pulang ke Madinah dengan membawa haiwan ternakan musuh dalam jumlah yang sangat banyak. Okey, baik. Kita dah bincang, kita dah baca dah 3 kisah peperangan ni. Pengajarannya apa ibu? Pengajaran dia teladan daripada baginda Nabi SAW. Apa teladan dia? Okey, sebelum kita nak cerita teladan tu, saya nak tunjukkan kepada ibu-ibu comparison lah. Mungkin tak tahulah orang lain terfikir ke tidak, tapi bila saya buat kajian, saya terfikirlah. Kenapa dalam peristiwa Sariyah Ka'ab bin Umar tu, Nabi hantar 15. Tapi pada Sariyah Syuja' Nabi hantar 24. Tapi sebelum tu, Sariyah Ghalib Nabi hantar 200. Saya terfikir, kenapa Nabi buat macam tu? Kan, sedangkan Nabi tahu musuh sedang mengumpul kekuatan nak serang Nabi ni. Tapi Nabi hantar 15 orang. Takkanlah baginda Nabi SAW tidak ada perisik yang plan, yang pergi tengok berapa ramai tentera, macam mana kekuatan musuh dan sebagainya kan. Okey, saya buat satu kesimpulan lah. Kesimpulan ini saya punya pandangan lah, kesimpulan yang saya buat. Iaitu pada Sariyah Ghalib ni adalah Sariyah yang baginda Nabi SAW pergi untuk menuntut bela. Tentera Islam memang kalah. Okay, sebelum tu telah dibunuh sampai syahid. Jadi serangan kali kedua ni adalah memang bertujuan untuk berperang. Maka sebab itu Nabi hantar 200 tentera. Manakala Sariyah Ka'ab saya sebutkan tadi, dia adalah misi dakwah. Walaupun Nabi tahu mereka tengah kumpul kekuatan untuk serang Nabi, tapi Nabi sentiasa optimis dengan kerja dakwah. Sebab itu Nabi tak hantar tentera ramai-ramai. Nabi hanya hantar 15 orang. Kalau strategi kamu betul dan kamu buat kerja dakwah, mesti berjaya, mesti. Tapi takdir Allah mengatasi segalanya. Tengok-tengok berlaku perang dan akhirnya tentera Islam syahid. Tapi Sariyah Syuja' tu menunjukkan kepada kita, strategi Nabi ni tak silap sebenarnya. Sebab dalam peristiwa Syuja' ni, Sariyah Syuja' yang perang 61, Musrad 185 ni, dia hampir sama dengan peristiwa perang Sariyah Ka'ab bin Umar ni, sama. Tapi dia menang pula. Kenapa dia menang? Sebab tengok pertama dia buat serangan hendap. Kemudian dia buat dakwah. Kemudian yang ketiganya, akhirnya kumpulan ni bila buat serangan hendap, dia mengalah, surrender. Maka dia dapat tawan pasukan Hawazin, pasukan musuh yang memerangi tentera-tentera Islam pada waktu tersebut. Nampak tak? Cuma bezanya rezeki Ka'ab bin Umar ni, Allah tak rezekikan dia dengan ghanimah dan kemenangan lah. Tapi Allah rezekikan pasukan yang 15 orang ni dengan rezeki mati syahid. Tapi dalam Sariyah Syuja' ni, Allah rezekikan mereka dengan rezeki kemenangan dan juga harta ghanimah. Okay? Jadi kita tak boleh kata, oh Nabi ni macam seolah-olahnya nak membebankan sahabat lah. Sepatutnya hantarlah ramai-ramai kan nak berperang. Sebenarnya bukan berperang. Nabi nak buat misi dakwah. Okay? Dan Nabi nak sahabat-sahabat ni buat serangan hendap supaya musuh tak bersedia dan akhirnya mereka surrender. Tapi takdir melepasi segalanya lah. Okay, itu antaralah hikmah
Bukan kita kata bukan tersilap percaturan, atau bukan kerana baginda Nabi SAW ni saja je nak membebankan sahabat-sahabat. Tidak, tapi itu adalah antara strategi yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Okey, baik. Daripada 3 peristiwa ni, apa hikmah yang ibu-ibu rasa saya macam dapat something yang saya rasa saya terfikir. Ada tak macam tu? Ada tak ibu-ibu? Sebelum kita masuk kepada peperangan Mu'tah, ada tak terfikir apa teladan daripada 3 peristiwa ni? Ada tak? Pada saya macam Ustaz cakap tadi, yang mula-mula tu dihantar beramai kerana misi membalas dendam. Yang kedua tu Rasulullah bukan sekadar berperang sebenarnya, tapi untuk menyebarkan Islam. Itu yang saya nampak. Okey. Alright, terima kasih Bunda. Okey, ada lagi tak pandangan lain? Dan satu lagi yang saya nampak Ustaz, dalam perjalanan dakwah ni memang jangan letak gentar lah. Walaupun sebelum tu kita hantar ramai pasukan kan. Tapi Rasulullah tetap berjalan walau hantar hanya 15 dan 24 orang. Okey. Kat sini Rasulullah tunjuk kesungguhan lah, tak ada putus asa. Okey, baik. Alright, lagi. Terima kasih Bunda. Ya, Assalamualaikum. Apa pendapat gitu juga Ustaz ni? Macam mana? Abang tu boleh Cik Ha. Dapat support saat ni lah. Support siapa dia ayat saat ni? Zina saat ni. Okey. Bunda Aisyah. Dan 15 orang tu di samping berdakwah, ada dia juga sebagai peninjau ke Ustaz? Peninjau? Ya. Meninjau, memantau, melihat keadaan kan? Dia sebenarnya Nabi SAW ni bila dia dengar pasukan ni dia nak serang tu, Nabi terus hantar 15 ni bukan peninjau lah, sebab dia dah dapat perisik dah. Ada perisik, kumpulan perisik lain. Yang ni pasukan yang nak mematahkan serangan tu. Tapi misi Nabi bukan nak pergi serang. Tapi misi Nabi adalah untuk dakwah lah, untuk islah. Contohlah kita dengar ada musuh tak puas hati dengan kita, contohlah kan. Selalunya kita akan terus pergi je kan. Kenapa? Bergaduh terus lah. Tapi Nabi tak. Dia lebih kepada peringkat pertama tu mesti nasihat. Tapi dalam peperangan ni, benda pertama Nabi mesti dakwah. Ajak kepada keimanan sebagainya. Walaupun Nabi tahu mereka ni nak berperang. Okey. Jawapan ni bukan jawapan lah. Ini saya punya hikmah lah. Saya fikir. Kenapa, apa hikmah daripada 3 syariah ni yang kita boleh keluarkan daripada hikmah di sini? Hikmahnya, Nabi SAW nak tunjukkan kepada kita berada di pihak yang benar ni jangan terlalu lemah sangat lah. Jangan terlalu lemah sangat. Contohlah, kalau ibu-ibu tengok drama, kadang bila dia ni baik sangat, dia sentiasa mengalah je. Faham tak? Bila dia baik sangat, nak tunjukkan dia baik sangat, mengalah je. Orang burukkan dia, orang mengata dia, orang fitnah dia, tak apalah saya sabar, biar je lah, biarlah takdir menentukan. Yang ini salah lah ni, nanti kita akan dipijak-pijak lah. Sebab itu kalau kita tengok Nabi SAW, dia siddiq, dia bercakap benar, tapi dia fatonah, dia bijaksana. Kita ni bila jadi baik, jadi macam lurus bendul tau. Kita baik sampai dipijak, itu silap je kita. Sedangkan Nabi tunjuk pada kita, kamu baik, dalam masa yang sama kamu kena fatonah, kamu kena bijaksana. Jadi Nabi SAW tunjukkan kepada kita, adakah salah kalau kita respon keburukan yang dilakukan kepada kita itu dengan satu tindakan yang lain? Itu tak salah. Itu tidak salah. Sebab itu kalau tengok pada syariah ni, semuanya adalah serangan Nabi. Bukan Nabi diserang, bukanlah diserang waktu itu, tapi serangan yang sebelum-sebelum ni, Nabi bersabar dulu sebab Nabi tahu kekuatan para sahabat macam mana, kekukuhan negara Madinah macam mana. Nabi masih lagi bersabar, sampailah tempoh ni, Nabi nampak kekuatan Islam ada, negara Madinah pun dah kukuh, maka Nabi pun melakukan serangan kepada mereka. Nabi melakukan serangan kepada mereka. Jadi macam itulah kita. Jangan terlalu baik sangat, tak berpada-pada lah. Buat baik itu betul, tapi berpada-pada. Jangan sampai orang pijak kita. Jangan sampai kita ni mudah ditindas. Itu tandanya baik yang tidak bijaksana lah. Sedangkan yang dia ajar dalam agama ni, kamu baik, dalam masa sama kamu kena fatonah, bijak,
bijaksana. Jelas ke ibu-ibu? Okay. Baik. Alright. Jadinya kalaulah ada satu benda yang kita ni niat memang buat baik, tapi lama-lama orang ambil kesempatan atas kita. Boleh tak kita bertindak? Boleh, tak ada masalah. Tapi biarlah dengan hikmah. Sebab itu Nabi buat dengan cara yang berhikmah. Tapi yang Nabi balas adalah setimpal. Awak serang saya serang awak. Kita balas dengan cara setimpal. Tapi sebelum Nabi menyerang, Nabi akan nasihat melalui apa? Cara dakwah. Kalau kamu beriman, boleh terima ajakan kami, kita berdamai. Tapi kalau kamu tak nak beriman, kita teruskan. Peranglah. Okay. Baik, itu hikmah lah yang saya fikir nak tunjukkan baginda Nabi SAW ni bukanlah orang yang dia kita rasa lesu, tak produktif, mudah ditindas. Bukan macam tu. Dan itu bukan sifat seorang pemimpin. Kadang-kadang kita faham pemimpin ni dia baik, dia mesti diam je, nampak lemahnya kan. Itu bukan pemimpin. Okay. Baik. Alright. Kita tengok sekarang masuk perang Mu'tah. Okay, kita masuk kepada perang Mu'tah. Okay, betul. Betul, okay. Kerana Farhanan sebut, dia kata apa? Bijak dan berani menyatakan hak. Betul. Salah satu cara kebenaran ni adalah kita berani bercakap. Okay, cakap kebenaran tu. Berani untuk kita suarakan. Kalau kita kata benda tu benar, suarakan. Jangan sampai kita berdiam. Saya tak nak cakap lah nanti buat berkelahi lah, buat bergaduh. Tak, dalam benda yang hak, sampaikan. Tapi sampaikan dalam nada yang betul lah, intonasi yang betul. Sebab kadang-kadang, manusia ni bukan dia tak tahu benda tu betul silap. Tapi dia menolak benda yang betul tu adalah kerana intonasi kita. Cara kita menyampaikan tu menyebabkan mereka ni tak suka. Okay? Sebab semua manusia suka kepada kebaikan. Cuma cara kita menyampaikan tu kadang-kadang membuatkan orang boleh terima ataupun tak boleh terima. Okay? Alright. Oh ya ke? Kak Syah sebut. Okay. Okay, baik-baik. Okay, sekarang kita tengok perang Mu'tah. Kalau ibu-ibu baca dalam buku sirah yang dalam bahasa Arab, perang Mu'tah ni satu-satunya perang yang Nabi SAW sebutkan sebagai yang ulama sirah sebutkan sebagai Ghazwah Mu'tah. Dia tak gunakan perkataan Sariyah. Dia sebut namanya Ghazwah Mu'tah. Sedangkan dalam perang Mu'tah ni, yang menjadi ketua panglima perang bukan Nabi SAW. Yang menjadi ketua panglima perang dalam peperangan ni adalah para sahabat. Cuba ibu-ibu buka muka surat 190. Cuba buka muka surat 190. Okay. Siapa ketua panglima dalam peperangan Mu'tah? Saidina Abdullah Rahawah. Saidina? Abdullah Rahawah. Ya ke Ustaz? Okay. Buka, okay. Okay, tengok muka surat 190 tu. Atas sekali tu. Cuba baca atas tu. Wanda cuba tengok atas tu. Nampak tak muka surat 190? Okay. Nampak tak? Okay. Ada Zaid kan? Zaid bin Harithah. Ada Ja'far bin Abu Talib. Kemudian ada Abdullah bin Rawaha. Betul kan? Bunda kan? Betul kan bunda? Ya. Okay. 3 orang lah Ustaz. Apa dia? 3 orang. 3 orang ketua Ada 4 panglima. orang sebenarnya. Oh, 4. Ada 4 orang. Seorang lagi siapa? Seorang lagi adalah Khalid bin Al-Walid. Okay. Khalid bin Al-Walid. Ingat sambil bila. Last kali, ada seorang lagi namanya Khalid Al-Walid. Maksudnya Khalid dah masuk Islam dah. Kenapa Khalid ni saya tak letak dekat sini? Sebab Khalid ni dia bukan lantikan Nabi. Okay. Khalid ni dia bukan lantikan Nabi. Dia lantikan selepas 3 orang ni syahid. Okay. Sabut. Okay, baik. Sekarang ni, Nabi SAW bila sahabat nak keluar ni, Nabi kata Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha. Nabi sebut 3, clear dah. Nabi sebut 3 ni memang akan jadi pemimpin. Okay. Kemudian, Khalid Al-Walid tu Nabi tak lantik dia. Dia lepas 3 ni syahid, barulah Khalid ni naik. Dan Khalid tu naik waktu dekat sana. Okay. Khalid naik masa dekat sana. Okay. Baik.
Saya sebutkan tadi yang mana dekat perang Mu'tah ni dalam bahasa Arab, kalau tengok dalam kitab-kitab Arab, dia tak sebut sebagai Sariyah. Dia tak kata Sariyah Zaid bin Harisah. Kan kita pernah bincang sebelum ni kan. Kalau nama Sariyah, artinya perang tu Nabi tak pergi. Yang pergi adalah sahabat Nabi yang jadi ketua panglima perang. Macam perang sebelum ni lah. Sariyah Ghalib, Sariyah Ka'ab, kan. Semua Sariyah tu dinamakan Sariyah sebab Nabi tak pergi. Dan dinamakan perang itu bersempena nama sahabat yang jadi ketua panglima perang. Jelas ke ibu-ibu? Boleh kan? Faham? Clear kan? Faham Ustaz. Okay. Sekarang ni Ya. perang Mu'tah Nabi pergi perang ke tidak? Perang Mu'tah ni Nabi pergi perang ke tidak? Tak pergi. Tak bagi Ustaz. Okey, Nabi tak pergi. Tapi kenapa tak dinamakan sebagai Sariyah Zaid bin Harisah ataupun Sariyah Ja'far bin Abi Talib? Ataupun kenapa tak dinamakan sebagai Sariyah Abdullah bin Rawaha, Sariyah Khalid bin Al-Walid? Kenapa dipanggil sebagai perang Mu'tah? Ataupun dalam kitab Arab disebut sebagai Ghazwah. Ghazwah ni perang yang Nabi pergi tau. Ghazwah ni nama perang yang Nabi pergi. Ghazwatul Badar, Ghazwatul Uhud, Ghazwatul Khandaq. Ini perang yang Nabi pergi dipanggil Ghazwah. Tapi perang Mu'tah ni Nabi tak pergi. Tapi dipanggil sebagai Ghazwah. Ataupun dipanggil sebagai perang. Dia tak sebut sebagai Sariyah. Kenapa ibu-ibu? Kenapa? Ada yang dapat jawapan? Special sikit ni. Dia special sikit perang ni. Dia tak dipanggil sebagai Sariyah, dia panggil sebagai perang. Siapa dapat jawab? Alright, dapat? Tak dapat. Tak dapat. Tak dapat. Ustaz jalan jawab Ustaz. Sebab antam Apa sebab tak tahu cik sejarah ni hari ni. Okay. Jawapannya adalah Nabi hantar tapi separuh jalan. Elok lah. Okey, Nabi hantar separuh jalan je. Kan intan ni lah. Nabi hantar separuh jalan. Okey. Tuan Razali Buyung, sebab tentera ramai. Okey, jawapan tu betul. Okey, cuba tengok muka surat 191. Saya dah letak dah jawapan dia itu tanya. Muka surat 191, tengok perang luar biasa. Saya ada tulis kat bawah tu. Ada satu nota kat bawah tu, info kat situ saya letak perang luar biasa. Satu-satunya perang yang tidak dipimpin oleh Nabi namun diangkat sebagai ghazwah. Disebut sebagai perang. Dia tak panggil Sariyah walaupun sahabat Nabi pergi. Dalam sejarah perang Rasulullah, peperangan ini ialah peperangan yang berlaku di luar semenanjung Arab. Dia keluar sebab apa? Dia berlaku di daerah Jordan lah. Dulu dia duduk di bawah Syam. Mu'tah ni dia duduk di bawah Syam. Hari ni dia bukan berada di daerah Arab Saudi lah. Dia berada di daerah Jordan, negara Jordan. Okey. Pertama, dia duduk di luar semenanjung. Kalau ibu-ibu perasan, semua perang-perang sebelum ni semuanya berlaku dalam rantau Arab. Okey, semuanya dalam rantau Arab. Mana-mana pun hanya daerah-daerah dalam, kalau kita hari ni lah Arab Saudi. Tak ada yang keluar lagi. Jazirah Arab tu tak keluar lagi. Tapi yang ini adalah perang yang berlaku di luar semenanjung. Semenanjung Arab lah kita panggil, Jazirah Arabia tu. Okey, kemudian dan paling ramai tentera yang menyertainya. Tentera musuh sahaja 200,000. Ini tentera musuh 200,000. Manakala tentera muslimin pula adalah seramai 3,000 orang. Dalam perang ini, pasukan muslimin yang terbesar berjaya dikumpulkan selain yang terjadi dalam peperangan Al-Khandaq. Selain itu, perang ini merupakan pertempuran pertama yang melibatkan antara tentera Islam dengan tentera Rom yang menjadi pintu masuk kedatangan Islam ke negara-negara di bawah jajahan Rom. Ini first time. Kalau nak ikutkan dalam perang yang lain, ada lagi tentera lagi ramai. Ramai lagi. Perang Tabuk ramai lagi. Perang Hunain lagi ramai. Banyak. Tapi bezanya dalam perang Mu'tah ni dia ada banyak kriteria. Dia berlaku di luar semenanjung. Dia bertembung dengan kerajaan Rom. Rom ni adalah kerajaan kulit putih. Okey. Tentera bersekutu bermakna macam mana maksudnya bersekutu? Okey, yang tu Bani Lakhmin, Juzam, Balqin, Bahra, Baliyin. Ni sekutu bawah dia lah. Sebab Rom ni dia ada jajahan dia luas. Rom dulu dia pegang
2/3 dunia lah. Dia ada Rom Timur dan dia ada Rom Barat. Rom Timur tu adalah Rom yang berada di daerah Syam. Sebab itu kalau hari ni kita pergi Lebanon, kita pergi Jordan dan kita pergi Syria, kita boleh tengok lagi ada kesan-kesan peninggalan kerajaan Rom. Semisal ibu-ibu pergi ke Balad, apa Balad namanya, ke Amman di Jordan tu, kita masih boleh tengok lagi sini bina ataupun tinggalan-tinggalan kerajaan Rom lama. Tengah-tengah bandar dia duduk atas bukit tu, kita boleh nampak ada lagi dia punya tiang-tiang Roman dia, stadium dia, istana-istana masih lagi dikekalkan, tak dihancurkan sebab dia pegang wilayah Syam tu. Ni kerajaan dia lah. Ni kerajaan dia. Jadi Nabi bertembung dengan kerajaan kulit putih ni orang putih lah ni. Kerajaan orang kulit putih, tentera paling ramai, ada lagi ramai tapi yang ni kira ramai lah. Kemudian asbab daripada peperangan ni menjadi punca Nabi berjaya menakluk kerajaan-kerajaan bersekutu yang duduk di bawah wilayah kerajaan Rom. Dan Rom pada zaman itu adalah tentera gergasi lah, kerajaan gergasi. Seolah-olahnya macam Malaysia nak bertembung dengan Amerika Syarikat ataupun Brunei nak bertembung dengan Russia contohlah. Dia satu kerajaan yang dikenali dan digeruni. Yang bertembung tu pula adalah kerajaan yang baru ditubuhkan. Madinah baru ditubuhkan, bertembung dengan kerajaan yang paling besar, kerajaan yang paling kukuh, dan tenteranya bekerja sebagai tentera. Tentera Islam, mereka ni adalah orang-orang yang bekerja sebagai peladang, pengusaha ladang-ladang kurma kan. Yang sebelum ni adalah ahli-ahli korporat, tapi kerana nak mempertahankan negara, mereka pakai senjata, sarung baju perang, pergi perang. Tapi kerajaan Rom tak macam tu. Mereka ni memang dilatih dan terlatih dengan kelengkapan-kelengkapan perang. Dia tak ada kerja lain, melainkan adalah sebagai tentera saja. Itu beza. Sebab itu kalau kita tengok dalam bahasa Arab, ada nama Al-Jaishu, Al-Askari dan sebagainya. Banyak nama-nama tentera lah. Contoh macam Jaishu ni adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi dipanggil sebagai Jaishu, tentera juga. Tapi tentera yang sebenarnya bukanlah bekerja sebagai tentera, tetapi dipanggil menjadi tentera apabila diperlukan. Mereka ada kerja-kerja hakiki lah. Sebagai petani, pekebun, ahli korporat lah, sebagai pengajar lah, mungkin guru agama dan sebagainya. Tapi bila diperlukan, datang. Maka dipanggil Jaishu. Kalau dipanggil Al-Askari, ni memang kerja sebagai askar dan sebagainya. Ini antaralah. Okay? Kita tengok kenapa perang ni dia besar dan para ulama sirah menyebutkan sebagai ghazwah. Okey. Kerana ni tak askar wataniah, boleh jugalah ya. Okey, sekarang kita tengok. Dengan perang Mu'tah. Apa punca berlakunya perang Mu'tah ni? Okey, adakah tiba-tiba Nabi ni nak pergi perang, tiba-tiba je nak menyerang Rom ni? Cek pasal ke? Sebenarnya tak. Okey, tengok. Lokasi ni dekat Mu'tah. Mu'tah ni di Karak Jordan, Karak Jordan. Okey, utusan Rasulullah yang membawa surat ke penguasa Busrah Al-Harith bin Umair Al-Azdi telah ditangkap dan dipenggal kepalanya oleh Shurahbil bin Amru Al-Ghassani, Gubernur Balqa jajahan Rom. Okey. Siapa pula yang ni? Ibu-ibu kena ingat, ni adalah peristiwa selepas perjanjian Hudaibiyah. Lepas perjanjian Hudaibiyah tu, tahun yang ke-6, penghujung tu kan, Nabi lepas ikat perjanjian tu, Nabi dah tengok, kita dah tak ada berlaku perang dah dengan orang Quraisy. Maka gencatan senjata tu menjadikan Nabi yakin untuk melebar luaskan lagi dakwah. Jadi Nabi hantar surat. Kan Nabi hantar sampai Rom, Nabi hantar sampai Yaman, Bahrain, Nabi hantar sampai Mesir. Kan Nabi hantar surat-surat tu, kalau ibu-ibu ingat lagi kita bincang dulu, surat-surat yang bertebaran tu. Salah satu surat yang dihantar tu adalah seorang utusan Nabi Al-Haris bin Umair. Al-Haris bin Umair. Kita dah bincang dah. Al-Haris ni kalau dalam zaman hari ni dia macam kira wartawan lah. Yang mana kalau wartawan nak ambil berita daripada lokasi peperangan, pihak musuh ke, pihak pengaman ke, dia tak boleh mengapa-apakan wartawan. Wartawan ni dia mendapat perlindungan. Okay? Sebab dia nak ambil berita kan, dia nak buat recording ke, dia nak ambil maklumat berita ke, apa ke, dia mesti dijaga keselamatan dan diberikan perlindungan. Siapa-siapa pun. Sebab itu kalau kita tengok berita je mesti ada break news kan. Dia berita tergempar tu mesti ada.
Macam mana orang boleh rekod pula perang ni kan? Sebab wartawan ni dia dapat perlindungan. Zaman dulu utusan macam tu juga. Undang-undang dia utusan mendapat perlindungan. Utusan ni dia akan dapat perlindungan. Dan utusan ni dia tak boleh diapa-apakan dan dia tak boleh dibunuh. Kalau awak tak puas hati, awak deal dengan pemerintah. Utusan hanya bertindak sebagai utusan. Utusan bahkan dia keluar pun dia tak boleh bawa senjata untuk berperang. Tak boleh. Okay, tak dibenarkan sama sekali. Okay, berperang ke apa, semua tak boleh. Dia hanya bertindak sebagai utusan sahaja. Okay. Okay, siapa yang buat syarat macam tu? Memang sepakat. Saya pun tak kajilah siapa yang buat undang-undang tu. Okay, tapi memang sepakat. Sebab dulu, apa lagi yang boleh menghantar surat kepada mereka yang menyampaikan satu berita tu, melainkan utusan lah. Dia macam satu benda yang difahami. Kerajaan Parsi nak hantar satu surat ke kerajaan Rom. Dia ada utusan dia. Utusan dia dapat perlindungan. Kerajaan Rom pula nak balas balik berita daripada kerajaan Parsi. Dia hantar utusan dia. Dia akan dapat perlindungan. Macam itulah. Dia akan faham macam itulah. Okay. Cuma siapa yang keluarkan ni, wallahualam, saya tak mengetahui. Okey, baik. Jadinya utusan Nabi ni Al-Haris bin Umair ni dihantar. Lalu ditangkap oleh Syurabil. Syurabil ni gubernur. Dia ada satu wilayah yang berhampiran dengan Jordan ketika itu. Dia pemimpin dia ataupun kita kata ketua menteri dia adalah Syurabil ni. Ketua menteri dia adalah Syurabil ni. Kalau ibu-ibu pergi ke negara-negara di Balkan ataupun di bawah kerajaan Osmaniyah ni, dia akan gunakan apa istilah dia? Saya tak ingat, terlupa pula. Dia akan gunakan istilah gubernur-gubernur ni. Ketua-ketua pemerintah wilayah ni, menteri besar ke ketua menteri ke, akan dipanggil dengan bahasa gubernur lah. Bahasa kita panggil gubernur. Okey. Jadi mereka ni, gubernur ni, dia duduk dekat satu wilayah namanya Balqa. Satu daerah ni namanya Balqa. Bila Al-Haris ni lalu kawasan tu, dia tangkap dan dia bunuh. Yang itu yang menjadikan tindak balas daripada kerajaan Islam Madinah. Sebab ini utusan. Ini bukan tentera. Kalau tentera tu kita cerita lain. Sekarang ni utusan. Kenapa kamu nak pergi bunuh utusan Nabi SAW? Okey, itu antara sebab punca berlaku peristiwa ni. Okey. Sebaik Nabi SAW menerima berita kematian Al-Haris bin Umair, baginda terus mempersiapkan 3,000 tentera muslimin untuk menuntut bela. Okey, Nabi bawa keluar 3,000 tentera. Daripada Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW telah melantik Zaid bin Harisah sebagai panglima untuk peperangan Mu'tah. Seraya baginda bersabda, jika Zaid terbunuh, maka Ja'far yang menggantinya. Jika Ja'far terbunuh, maka Abdullah bin Rawahah yang menggantinya. Okey. Dekat sini, dalam hadis ni menunjukkan kepada kita, Nabi SAW tahu kekuatan Rom ni bukan kekuatan yang sebarang-sebarang lah. Ini bukan kaling-kaling lah. Orang muda kata bukan kaling-kaling lah. Ini memang bukan sebarang. Sebab itu Nabi menghantar ketua panglima yang paling kuat. Sebab Zaid bin Harisah, dia telah membawa 5 kali peperangan Nabi. Sebab ketua panglima dalam peperangan Nabi ni seorang je. Selalunya seorang satu perang. Selalunya. Ibu-ibu boleh tengok. Dia takkan redundant ataupun dia takkan berulang. Hanya seorang ketua panglima, satu perang saja. Sepanjang hayat Nabi. Tapi Zaid bin Harisah, dia pernah urus 5 kali perang. Termasuk perang Mu'tah yang terakhir ni lah. Dia pernah urus 5 perang. Salah satu kenapa Nabi pilih Zaid bin Harisah, satu kerana kewibawaan dia. Semua sahabat akui. Sama ada sahabat senior ataupun sahabat junior, semua akui. Zaid bin Harisah adalah ketua panglima yang sangat disegani. Okay. Kalau dia pakai baju perang, dia dah angkat senjata, orang bukan hormat dia, bahkan orang yakin kita menang. Itu sampai tahap tu. Para sahabat Nabi SAW melihat Zaid bin Harisah. Keyakinan pada Zaid bin Harisah ni sangat tinggilah kalangan sahabat kepada dia. Kalau dia jadi ketua panglima kita, insya-Allah menang. Jadi, kedua, kenapa Nabi pilih Zaid bin Harisah? Ada tak tentera-tentera lain? Ada. Sahabat-sahabat lain. Tapi Nabi pilih Zaid bin Harisah ni adalah asbab Zaid bin Harisah ni adalah anak angkat Nabi. Dikenali sebagai Hib. Hib, iaitu anak yang paling dicintai oleh baginda Nabi SAW. Okay. Nabi nak tunjukkan Nabi ni adalah pemimpin yang walk the talk.
Jangan cakap, oh kalau pemimpin bab harta, kita yang ke depan. Bab keselamatan, kita duduk paling belakang sekali. Dia tak macam tu. Okay. Kita pemimpin, kita duduk paling depan. Sama ada untuk keselamatan, sama ada peperangan, sama ada dalam agama, kita ke depan. Kita ke depan. Itu pemimpin sejati. Dan Nabi SAW tunjukkan kepada kita, Nabi meletakkan anaknya sendiri. Bukan dia reservekan anak dia, dia letakkan anaknya bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi 5 kali. Paling depan sekali untuk berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Jadi tak ada orang istilah, dalam bab perang ni, dia je yang ni. Pemimpin je yang dapat selamat dia. Kita ni yang kena berjuang lah. Tak ada istilah tu. Nabi tunjukkan kepimpinan melalui teladan lah. Jadi sebab itu Nabi memilih Zaid bin Harisah. Okey, yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ni Nabi dah sebut clear dah. Aku lantik Zaid. Kemudian Ja'far. Kemudian adalah Abdullah bin Rawahah. Ini adalah isyarat Nabi dah gambarkan dan Nabi dah bayangkan yang mana ketiga-tiga tokoh sahabat ni akan syahid di dalam peperangan Mu'tah. Okay. Walaupun Nabi hanya sebut kalau terbunuh naik ni, kalau terbunuh naik ni. Sebab sebenarnya Nabi tahu kemampuan tentera Islam nak berhadapan dengan kerajaan gegasi ni. Dan dalam masa sama Nabi maklumkan juga tokoh-tokoh ini semua nantinya akan syahid di dalam peperangan. Cuba ibu-ibu bayangkan kita nak keluar berperang tapi dalam masa yang sama kita dah dapat berita tu. Cuma para sahabat tak perasan sebenarnya, tak perasan. Nabi hanya bagi arahan je. Mereka lebih semangat nak keluar. Tapi bila dah habis peperangan, kita baca hadis ni, kita boleh terbayang. Yang Nabi sebut tu sebenarnya Nabi ni dah boleh bayangkan, dah boleh gambarkan dah. Sebenarnya ketiga-tiga kepimpinan ni akan syahid. Macam mana keadaan family dia? Kan? Nak lepaskan suami yang akan berjuang ni, macam mana perasaan isteri dia? Macam mana perasaan anak-anak dia? Dan macam mana perasaan ahli keluarga dia? Yang inilah kita tengok. Mereka melebihkan, mengutamakan agama lebih daripada kepentingan diri mereka sendiri. Ini baru keimanan. Dan inilah perjuangan sebagai seorang sahabah baginda Nabi SAW. Kita faham benda ni, kita tak tergamak nak mengikuti orang yang kata apa. Para sahabat Nabi ni semuanya kufur pada Allah Ta'ala. Melainkan ada 5 saja para sahabat. Ini yang dikatakan oleh Syiah lah. Macam mana kita tergamak nak kata sahabat Nabi macam ni sedangkan mereka telah memperjuangkan, mereka meletakkan nyawa mereka ni segala-galanya untuk agama Allah. Kita tak takut apa-apa pun. Itu antara yang kita boleh nampak. Dan kita lebih akan lebih appreciate lah perjuangan para sahabat Nabi SAW. Dan kita akan compare dengan diri kita lah. Kalau para sahabat Nabi boleh korban macam-macam untuk agama Allah, macam ni sekali, apa yang kita telah korbankan untuk agama kita? Suka untuk saya sebutkan pada ibu-ibu. Dalam kisah Nabi Nuh AS, Allah Ta'ala highlight kan, usia dakwah Nabi Nuh itu adalah 950 tahun. Betul? Kan Allah Ta'ala sebut, usia Nabi Nuh 950 tahun. Kenapa Allah highlight usia Nabi Nuh, usia dakwah dia tu? Kenapa Allah tak bagi tahu pada kita berapa usia Nabi Nuh yang sebenar? Kenapa? Kenapa Allah bagi tahu usia dakwah Nabi Nuh? Kenapa Allah tak bagi tahu berapa usia sebenar Nabi Nuh? Kenapa ibu? Maknanya nak tunjuk bukan dalam dakwah ni tak ada had, Ustaz. Maknanya selagi dipertanggungjawabkan kita di muka bumi ni, so kena berjalan tak kira tua muda sampai hujung usia lah kot. Allahuakbar. Okay, alright. Boleh juga. Okay, Bonda Zuraida kata kerana hidup kena berdakwah. Okay. Baik, jawapan dia, bukan jawapan lah, hikmah lah. Jawapan yang Allah saja yang tahulah. Ni hikmah lah. Hikmah dia sebab Allah nak bagi tahu usia kita ni panjang mana pun, itu bukan perkara yang Allah Ta'ala akan berikan perhatian lah. Yang Allah nak kita beri perhatian daripada usia kita yang panjang ni, berapa banyak tahun yang telah kita korban untuk agama dia, untuk melakukan ketaatan kepada dia. Kalau usia kita 80 tahun sekalipun,
Yang kita rasa saya betul-betul buat kerja agama ni, saya betul-betul beribadah pada Allah ni setahun je. Setahun tu lah sebenarnya. Setahun tu je lah. Setahun tu je. Jangan rasa bangga dah dengan usia 80, 90, 93, 97 tahun. Sebab itu kalau kita pesan pada ni, bukan cerita minta umur panjang kan. Kita minta umur yang berkat. Biar yang meningkat itu bukan sekadar umur. Tapi yang meningkat itu adalah tahun-tahun ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Okay, tahun-tahun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Jadi sebab itu Allah highlight Nabi Nuh tu usia dia beragama dan usia dia melakukan ketaatan buat kerja Tuhan tu 850 tahun. Yang usia dia lagi panjang, tapi itu bukan yang Allah Ta'ala nak angkat pun. Bukan Allah Ta'ala nak highlight pun. Usia tu yang paling berkualiti sekali. Okay. Yang akan jadi penilaian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kitalah yang kena tengok pada diri kita. Usia saya ni yang sepanjang saya hidup ni, berapa tahun yang saya buat sungguh-sungguh ketaatan pada Allah dan perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Baik. Kemudian, sambunglah. Kemudian Nabi SAW berpesan supaya mereka pergi mencari pembunuh Al-Haris bin Umair dan menyeru mereka kepada Islam. Nampak Nabi buat walaupun dibunuh para sahabat Nabi ni, benda pertama Nabi buat tetap adalah dakwah. Dakwah kita nak berdamai dulu. Kita kadang-kadang gaduh dulu kan. Oh dia dah gocoh kita gocoh dia balik, contohlah mudahnya tu kan. Jadinya Nabi tunjukkan walaupun sahabat ni dah dibunuh dah, tapi Nabi suruh pergi cari mereka, benda pertama adalah dakwah dulu. Dakwah. Dakwah. Kalau tak boleh dakwah, mereka tolak, maka kita akan perangi mereka. Baik, tengok jika mereka menerima, mereka akan bebas. Namun jika sebaliknya, maka mohonlah pertolongan daripada Allah dan perangi mereka. Nampak? Nabi letak dia punya benda susunan dia tu. Itulah benda boleh gaduh kan. Kenapa nak bincang kan? Benda boleh bergaduh. Ya. Sebab itu, al-jihad fi sabilillah. Jihad tu dia diikat dengan perkataan sabilillah, di jalan Allah. Jalan Allah tu, inilah dia punya syarat-syarat dia. Apa yang ditunjukkan oleh Nabi dalam peperangan tu, itulah namanya sabilillah. Kalau kamu tak ikut prosedur ni, ataupun dia punya undang-undang ni, maka dia terkeluar daripada perkataan jihad di jalan Allah. Mungkin di jalan tauhid ke, di jalan syahwat ke, itulah. Bukan jihad di jalan Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi tunjukkan teladan yang baik kepada kita. Kedua, jangan bunuh kanak-kanak, perempuan dan orang tua yang tiada upaya. Jangan rosakkan tanaman serta tumbuhan dan jangan runtuhkan bangunan. Tengok. Nabi letak lagi syarat lagi. Nabi letak syarat lagi. Bukan sekadar dakwah dahulu, kemudian Nabi letak jangan bunuh kanak-kanak, perempuan, orang tua, rumah ibadat, tanaman, tumbuh-tumbuhan, bangunan dan sebagainya, jangan robohkan. Saya suka sebut macam ni ibu-ibu. Kalau kita tengok filem hari ni kita tonton filem ni, mana-mana filem lah, bila dia kata kita nak buat misi keamanan, benda yang pertama dia buat adalah hancurkan kawasan tu dulu. Kemudian dengan matlamat, lepas kita hancurkan, musuh kononnya dah mati, baru kita boleh bina balik negara yang lebih aman. Sebenarnya itu perkara yang batil lah. Salah ni, salah. Dia tak mengikut lunar-lunar agama. Contoh, kalau tengok filem ni cara doktrin. Filem ni adalah cara doktrin. Kita tengok filem tu ingat hiburan. Sebenarnya tak. Bagi mereka itu adalah doktrin. Sebab itu filem di luar negara kita panggil Hollywood. Hollywood tu kalau kita terjemah saya tak tahulah. Tapi kalau diterjemah secara literalnya, holy tu suci lah. Wood tu kayu kan. Seolah-olahnya macam kayu sihir tu, tukang sihir ni kayu tu. Dia gunakan filem tu sebagai sihir dia. Faham tak? Jadi dia doktrin manusia ni supaya terima, iaitu contoh, kalau anak-anak kita tengok Transformers, datanglah musuh ni lawan dengan orang yang beri keamanan ni. Apa yang berlaku? Dia hancurkan bandar lah, manusia lah, itulah inilah. Dia dah hancurkan, kemudian dia bina semula. Dan itu yang Amerika buat di dunia ni. Dia pergi masuk Iraq, hancurkan Iraq. Bangun tak balik Iraq? Iraq tak membangun. Baghdad hancur. Hari ni ada tak orang pergi Baghdad? Tak ada pun. Sedangkan Baghdad dahulu adalah gedung ilmu.
jutaan ulama keluar daripada Baghdad. Ni kota ilmu ni. Semuanya pembandaran Islam di dalam kota Baghdad tu, dia punya kitab-kitab semuanya dibuang di sungai Euphrates. Tak ada apa-apa. Kemudian apa lagi? Afghanistan, dihancurkan kerajaan tu. Kononnya bawa masuk tentera, nak bangun balik. Apa yang berlaku pada Afghanistan? Maju tak? Tak maju. Ada orang buat pelancongan ke Afghanistan? Tak ada. Pelancongan ke Iraq? Tak ada. Ada sahabat-sahabat yang pergi bekerja di Petronas di Baghdad, di Iraq. Tanyalah pada mereka. Turun daripada kapal terbang, naik dengan kereta, bersenjata, pakai baju besi, nak pergi kerja dalam keadaan ketakutan. Kata keamanan, pemerintah dah jatuh dah, Saddam jatuh dah. Tapi apa yang berlaku? Tak ada apa-apa. Sebab itu Nabi tunjukkan kepada kita, peperangan ni hanya orang yang memusuhi kamu dengan kamu sahaja. Yang lain tak terlibat, jangan usik. Sebab kamu terikat dengan perkataan fi sabilillah. Di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu berjuang di jalan Allah, ikut perintah Allah. Bukan mengikut syahwat kamu ataupun mengikut keadaan fikiran kamu. Macam itulah Syria, mana-mana negara yang bergolak, ibu-ibu tengok. Bila masuk je tentera, dia akan hancurkan apa-apa yang ada. Lepas tu apa yang berlaku? Membangun? Tak membangun. Bahkan kita akan jadi takut dengan negara tersebut, kan? Dia akan jadi satu bandar berhantu lah. Kota mati selepas itu. Tak akan maju lagi sampai bila-bila. Sebab itu inilah hikmah kenapa baginda Nabi SAW letakkan syarat ini, supaya tinggalkan, jangan usik, jangan dibunuhi orang yang tak bersalah. Hanya tentera dengan tentera sahaja. Tidak ada kaitan dengan orang lain. Tapi kalau mereka masuk, yang kanak-kanak dibunuh, yang orang tua pun dibunuh, yang wanita-wanita pun akan dirogol, kemudian rumah-rumah dihancurkan, diranapkan, sampailah puas syahwat mereka, keinginan-keinginan mereka. Sebab itu nanti ibu-ibu tengok, di hujung tahun ke-8 ni, macam mana Nabi masuk kota Mekah dan macam mana Nabi bangunkan kota Mekah. Nabi hanya ambil dan Nabi sambung balik legasi Mekah. Nabi tak hancur dan Nabi tak bina semula pun. Tapi saya nak nampakkan hikmah perang yang kita belajar ni, macam mana kita nak jadikan ia cerminan dalam kehidupan kita dan macam mana kita nak tengok untuk universal lah, secara menyeluruh untuk kehidupan dunia ni. Sebab itu, benda yang Nabi ajar ni nampak dia kecil, tapi sebenarnya dia memberi impak, kesan yang besar kepada keseluruhan hidup manusia. Okey, baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya berhenti di sini. Saya mohon maaf saya tak dapat buka soalan. InsyaAllah kita akan jumpa next time. Okay, saya tak dapat buka soalan sebab saya akan ke Bangi pagi ni. Itu pun saya minta awal dengan Bonderus malam tadi. Jadi saya minta maaf, saya perlu bersegera ke sana. Jadi ala kulli hal, insya-Allah kita jumpa esok. Betul lah, esok kita ada kuliah kan? InsyaAllah saya lapangkan waktu untuk esok, kita akan jumpa. Dan semoga pertemuan ni Allah Ta'ala rahmati, memberikan kita kefahaman, dan insya-Allah kita akan jumpa di dalam peperangan Mu'tah lagi selepas ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.